diminta Jibril untuk pergi ke neraka dan melihat neraka. Maka kata Jibril, ya Allah, kalau itulah yang disediakan untuk ahli neraka, aku yakin tak ada siapa nak masuk. Panas, gelap, busuk. Minuman ahli neraka ialah darah dan nanah cair. Minuman ahli neraka ialah tembaga yang sudah dicairkan. Makanan ahli neraka ialah buah dhari', buah berduri. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mendengar apa yang disebut oleh Jibril, fa'amara biha fahuffat bisyahawat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril, kalaulah kamu sudah lihat neraka aku, sekarang pergi pagar neraka aku dengan perkara yang menyeronokkan. Seronok kan? Ada duit, duduk dekat bandar mewah, kereta besar, malam minggu pergi hura-huri kan? Pergi kelab malam, pergi berpesta. Itu satu perkara yang sangat menyeronokkan. Nafsu sangat suka benda itu. Nafsu sangat benci akan solat. Nafsu benci akan perkara-perkara yang baik. Maka perkara yang disukai nafsu itu disebut sebagai asyahawat. Faqala irji' ilaiha faraja'a ilaiha faqala wa'izzatika laqad khashit alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Setelah Jibril pergi pasang pagar di seluruh neraka Allah dengan perkara-perkara yang menyeronokkan nafsu, malaikat Jibril kembali dan berkata, wa'izzatika laqad khashit. Ya Allah, kalau itulah pagar syurga, pagar neraka, aku bimbang an la yanjuwa minha ahadun, takkan siapa yang tidak tertarik kepadanya. Di pagar neraka itu dengan perkara-perkara yang sangat menyeronokkan. Jibril kata, aku takut ramai orang tertarik kepadanya, kepada neraka. Minha ahadun illa dakhalaha, dan orang yang nampak kecantikan akan keseronokan neraka itu akan masuk ke dalamnya. Hadis itu hadis hasan lagi sahih, riwayat Imam Tirmizi. Muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah. Hadis kedua yang kita bawa malam ini, Nabi SAW bagi tahu tentang bagaimana syurga itu dipagari dengan perkara yang tidak seronok, al-makari, dan neraka itu dipagari dengan perkara yang asyahawat, yang menyeronokkan. Dan bila kita timbang dengan neraca pada hari ini, umat hari ini ingin sentiasa hidup dalam keseronokan. Kita mungkin pernah dengar satu paradigma pemikiran dipanggil hedonisme. Apa hedonisme? Hedonisme ialah satu bentuk kehidupan yang tidak ada paksaan. Hedonisme adalah satu bentuk cara hidup yang sentiasa dalam keseronokan. Itu hedonisme. Paksa-paksa ni tak ada dalam hedonisme. Paksa orang solat, oh hedonisme tak bagi. Dia nak solat, biarlah. Dia tak nak, mana boleh paksa-paksa. Seronok hidup dalam hedonisme itu. Tetapi Nabi sebut dalam hadis ini, keseronokan membawa ke syurga, membawa ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah. Dan sebagai apa yang boleh kita simpulkan pada malam ini adalah, apabila kita menghadapi dunia akhir zaman pada hari ini, kita hendaklah menjadi satu golongan yang dipanggil gharib. Gharib maksudnya pelik. Nabi sebut dalam hadis, Nabi SAW bersabda, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Bermula Islam itu dagang, Islam itu pelik. Mula-mula Nabi bawa Islam di kota Mekah, orang semua pelik. Nabi datang, Nabi kata jangan sembah lagi Latta dan Uzza. Itu sembahan mereka, berhala mereka. Kata orang Quraisy, Muhammad,
kami dah sembah Lata Uzza ni berpuluh beratus tahun. Bila Nabi bawa Islam, Nabi dipandang pelik. Nabi sebut dalam hadis, bada'a Islamu ghariban. Islam waktu mula-mula aku bawa, gharib, pelik. Orang lihat pelik. Fasayaudu ghariban, dan di akhir zaman Islam akan kembali pelik. Mungkin zaman kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita tak tahu zaman anak cucu cicit kita akan datang. Mungkin ketika itu setiap rumah ada botol arak. Orang yang tidak minum arak ketika itu dilihat pelik. Nabi janji fasayaudu ghariban, dan dia akan kembali menjadi aneh dan pelik. Gharib, dagang maksudnya. Kalaulah seluruh negeri itu tidak solat, tinggal sekelompok manusia kecil yang masih solat kepada Allah suatu hari nanti, yang kumpulan kecil itu dipandang pelik. Kita tak tahu akan datang macam mana. Mungkin yang pakai kopiah ni mungkin dipandang sebagai makhluk asing kot akan datang. Pelik. Semayang, mana ada orang semayang dah zaman ni kan? Contoh zaman tu dah canggih lah, tak ada dah orang semayang. Orang sembayang dipandang pelik. Nabi janji dalam hadis, fasayaudu ghariban. Islam bermula keadaannya dagang, pelik. Fasayaudu ghariban, dia akan kembali kelihatan pelik. Di hujung hadis itu Nabi sebut, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang pelik. Kalau hari ini orang semua sudah meninggalkan perkara-perkara berkaitan agama, kita masih mengejar perkara itu, ibu ayah dirahmati Allah, biarlah dilihat pelik. Hantar anak sekolah tahfiz, mana ada masa depan, hantar juga. Hantar anak pergi belajar pondok, bukan ada sijil, hantar juga. Pelik. Tapi Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang pelik. Pelik dalam erti kata masyarakat itu sudah berlaku banyak kerosakan, sekumpulan kecil masih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulan yang kecil itu Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang pelik.